Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya nak ucap takziah kepada streamer-streamer yang terkesan dengan polisi terbaru Facebook perkenalkan, hingga ada beberapa orang streamer yang saya kenal cuci tangan dari streaming ni. Dan yang kedua, saya percaya isu ni adalah a very good lesson for all of us. Nanti saya cerita dengan lebih detail. Anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Monalisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada dekat tepi dia. Jom! First kali, sebelum kita mula, saya nak buat satu disclaimer yang mana pendapat yang saya utarakan dalam video kali ini adalah third party punya view. Saya bukan seorang streamer, jadi saya tak tahu realiti ataupun hakikat yang berlaku dalam arena streaming tu sendiri. Cuma apa yang saya boleh buat supaya fakta dan juga pendapat saya ni tepat ataupun valid, saya dah sahkan saya punya konten dengan beberapa orang streamer. Ada part-time streamer, ada yang full-time streamer, ada yang dah quit pun dari jadi streamer ni. So, apakah polisi baru yang Facebook Gaming keluarkan hingga menyebabkan ramai streamer marah, hingga ada yang dah nak berhenti, want to sell tu, want to sell ni. Latest mereka ada keluarkan beberapa garis panduan yang mana streamer tak boleh nak stream benda-benda yang langgar peraturan Facebook. Ini adalah benda basic. Kemudian tak boleh nak restream, stream video orang lain tak boleh juga. Layan lagu tanpa ada sebarang interaction dengan audience. Lepas tu layan movie, suruh orang lain stream, suruh kucing, suruh kambing stream. Lepas tu live stream dekat live stream apa-apa event yang tak ada interaction dengan audience. Maybe ada tournament Valorant macam tu, dia pun pasang tournament Valorant sahaja. Tak boleh buat benda tu. Dan yang paling penting, tak boleh nak live stream dari platform lain. Dan yang paling penting, tak boleh stream platform streaming yang lain. Maksudnya kalau nak stream Twitch dekat Facebook, tak boleh. Benda tu diharamkan berkuat kuasa sekarang. Basically, semua benda ni, polisi baru ni yang hanya melibatkan hangout sahaja, bukan gaming tu sendiri. Dekat Facebook Gaming ni, dia ada dua jenis streaming yang kita boleh buat. Satu, streaming game tu sendiri, dan yang kedua, streaming secara hangout. So, mungkinlah dulu Facebook dia tetapkan syarat kepada streamer untuk stream 100 jam dalam masa sebulan. Kalau kita pecahkan kepada hari dan kita katakan kita nak cuti selama 10 hari sebulan, kita kena stream lebih kurang 6 jam sehari. Kalau mereka tetapkan KPI kita sebanyak 120 jam lah. And nak stream 6 jam main game straight adalah satu benda yang boleh dikatakan susah juga. Atas dasar tu mereka perkenalkan streaming jenis kedua, iaitu hangout. Basically, hangout ni adalah streaming yang mana kita nak interact dengan audience kita tanpa perlu main game. Anda nak bercakap sembang, buat Q&A macam saya jalan-jalan dekat Shopee, dekat Lazada, tak ada masalah lah. Cuma mungkin ada beberapa orang streamer dia eksploitasi kemudahan yang Facebook perkenalkan ni. Dia guna hangout untuk isi dia punya KPI tadi dengan cara-cara yang tidak bermaruah. Seperti mereka tidur ketika streaming. Asalkan cukup 120 jam, settle. Walaupun dengan keadaan tidur. Ada juga yang macam saya cerita tadi, ada tournament Valorant. Jadi mereka pun ambil tournament tu, mereka stream dekat mereka punya Facebook page tanpa ada sebarang ulasan. Kalau ada ulasan tak ada masalah, tapi mereka just stream sahaja. Lepas tu mereka pun pergi buat kerja-kerja lain lah. Dia punya streaming berjalan tapi tak ada sebarang interaction. Atas dasar tu Facebook dia perbaiki dia punya polisi. Mungkin pendapat saya ni tak disukai oleh streamer, tapi bagi saya, bila saya go through balik polisi yang mereka perkenalkan ni, saya tak jumpa sebarang masalah. Bagi saya itu adalah yang sepatutnya Facebook buat dari awal lagi, supaya konten-konten yang keluar dekat Facebook adalah konten-konten yang pure, yang bagus, yang suci, murni. Bukan yang macam kita boleh nampak sekarang ada restream, dia ambil
ambil streaming orang lain, ataupun dia ambil movie-movie secara kita kata cetak rompak, lepas tu dia pasang untuk tengok bersama dengan audiens dia. Tengok bersama audiens tu dah bagus lah, tapi video tu sendiri, video tu tak berapa bagus. So benda ni menyebabkan konten-konten dekat Facebook dia jadi tak original lah. So bila saya go through balik polisi-polisi yang mereka tetapkan ni, bagi saya itu bukanlah satu isu. Sebagai content creator, kita memang kena fikir konten yang original. Saya ada tengok dekat grup YouTube Malaysia yang mana ada seorang ni dia ajar orang untuk tambahkan views dengan cara dia download konten-konten dari TikTok dan dia re-upload balik dekat dia punya YouTube dan dia dapat monetize, which is saya, walaupun betul dia dapat monetization and risiko untuk dia kena ban tu ada, copyright strike, tapi bagi saya sendiri memang tak setuju dengan tindakan tu. Sebagai seorang creator, anda boleh tengok atas meja saya ni gila banyak barang sekarang sebab saya sedang benchmark satu graphic card. Untuk benchmark satu graphic card ni, satu hari saya perlukan untuk pasang PC sambil buat video editing just untuk installation tu sahaja. Kemudian untuk test dia saya ambil satu hari, dan untuk edit dia saya perlukan satu hari lagi. Untuk hasilkan satu video untuk graphic card saya perlukan sekurang-kurangnya 3 hari. Kemudian ada orang tu datang, dia pun pasang saya punya video ataupun dia download dan dia upload balik. Bagi saya memang tak ada maruah lah. Dia memang satu kita kata pencurian alaf baru. Dia curi kita punya intellectual properties. And saya agak kecewa kalau ada orang buat benda tu. Lagi kecewa bila mana orang re-upload balik untuk promote mereka punya forex, mereka punya skim cepat kaya, perjudian yang macam saya cerita sebelum ni. But yes, balik pada topik Facebook kita, bagi saya tak ada sebarang masalah terhadap polisi baru mereka tu. Apa yang Facebook buat bukanlah untuk menzalimi kreator mereka ataupun streamer streamer mereka, tapi mereka nak jaga kesucian mereka punya platform tu. Dan yes, mereka tak bagi kita stream platform streaming yang lain. Macam contoh kita tengok dekat Twitch, kita tengok Twitch, lepas tu kita pun ulas audiens, kita bercakap dengan audiens kita tentang streaming dekat Twitch tu. Bagi saya benda tu memang kurang asam lah, sebab kita macam mempromosi platform streaming yang lain. Kita makan gaji dekat Facebook tapi kita pergi promote Twitch. Something wrong lah dekat sini. Untuk tentang makan gaji dekat Facebook ni, dia ada dua jenis lah. Satu yang partner biasa sahaja, which is dia just dapat duit dari segi iklan, dapat duit dari segi star. Yang ni tak berapa strict sangat, and saya rasa golongan ni dia tak terkesan sangat dengan polisi baru Facebook ni. Dan yang kedua yang memang ada kontrak dengan Facebook, mereka punya gaji tinggi 3, 4, 5 ribu, dan mereka kena capai KPI mereka lah, mungkin 120 jam sebulan. Jadi bermaksud kalau cuti, macam saya bagi tahu tadi, kalau cuti 10 hari, dalam sehari mereka kena stream 6 jam, 6 jam lah, average 6 jam sehari. Memang penat, saya tahu penat, tapi kita kena fikir juga. Bila saya tengok lah komen-komen orang tentang polisi ni, ada streamer-streamer yang kata, oh ingat senang ke nak stream 6 jam. Actually kalau kita kata penat, semua orang penat. Kerja kedai makan, kerja 12 jam, 10 jam, ada kerja dekat mall 10 jam, tapi gaji lagi rendah dari streamer. So dia bab susah, penat tu dia bukan isu. Saya faham memang penat buat live. Saya sendiri bila buat live 1 jam pun dah penat gila, tapi kita tak boleh jadikan isu penat tu. Sebab apa yang Facebook buat bagi saya adalah satu benda yang betul untuk mereka. Mereka bukan menzalimi streamer, tapi mereka nak jaga konten-konten yang ada dekat mereka punya platform lah. Lepas tu polisi baru Facebook ni dia tidak macam mana dia bukanlah mematikan tag hangout tu secara total. Kita masih lagi boleh buat benda tu. Kita masih lagi boleh stream game macam biasa. Kita boleh lagi hangout dengan kita punya audience. Yang penting konten-konten kita ikut apa yang mereka nak tadilah. Mungkin kita boleh buat reaction untuk meme, ataupun mungkin kita boleh buat Q&A dengan audience kita. Audience nak tahu kita pakai mikrofon apa, boom arm apa. So benda tu kita boleh jadikan modal bercakap dengan audiens kita, ataupun maybe kita boleh cerita apa yang kita buat hari ni. Lepas tu mungkin kita boleh kongsikan tips dan sebagainya. Basically Facebook dia bukan matikan hangout. Kita masih lagi boleh buat hangout tu, cuma kena ikut garis panduan mereka. Itu topik pertama yang saya nak cerita tentang polisi baru dekat Facebook Gaming. Dan yang kedua, saya nak ambil kesempatan ni untuk ingatkan kepada semua, jangan devote diri
hati kita terhadap satu-satu platform tu. Maksudnya jangan letak hati kita. Contoh dalam kes kali ni dekat Facebook. Kita tengok dekat Facebook, kita sanjung tinggi dia. Jangan buat benda tu sekali-kali jangan buat benda tu. Kita kena tahu kita hanya tumpang mereka punya platform. Anytime mereka boleh ubah, mereka boleh zalimi kita, mereka boleh buat sesuka hati mereka sebab kita hanya menumpang. Saya kongsikan pengalaman saya, mungkin anda boleh relate sikit dengan apa yang berlaku dekat Facebook Gaming sekarang. Saya adalah seorang peniaga kedai komputer, jadi saya pun ada jual secara online. Masa 2014, platform online ataupun e-commerce yang paling power ialah Lelong.my. So masa tu saya pun jual dekat Lelong. But then Lazada masuk ke Malaysia, orang pun fokus kepada Lazada. Lepas Lazada ada Shopee masuk, lepas Shopee ada 11 Street, lepas 11 Street Shopee menang balik lah. Jadi anda cuba fikir, kalau saya devote diri saya kepada Lelong sahaja, bila Lazada, Shopee, 11 Street masuk, of course saya akan matilah. That's why saya kena masuk semua platform yang ada. Of course bila kita bercakap macam ni, akan ada orang argue, "Habis Cerah, saya ada kontrak dengan Facebook, Habis Cerah, macam mana saya nak buat?" Dia simple sahaja dik. Dia macam ni, walaupun kita ada kontrak dengan Facebook, kita masih ada ruang untuk bina diri kita. Kita boleh invest diri kita. Jadi dalam masa sama, memang anda tak boleh nak stream platform lain, anda tak boleh nak pergi dekat YouTube, lepas tu stream dekat situ, 2 streaming dalam satu masa. Saya tak nafikan benda tu tak boleh, tapi kita boleh guna peluang ni. Bila mana kita famous, kita buat networking dengan streamer-streamer yang famous lain, macam contoh Solos ataupun Daddyhood. Saya ada satu cerita, kawan saya dia baru nak start YouTube, tapi disebabkan dia kenal Daddyhood, dia kenal Solos, dia pun pergi dekat rumah Solos, dia pergi dekat rumah Daddyhood, dia pun buat setup, gaming setup Daddyhood, gaming setup Solos. Dalam masa sebulan saja dia dah boleh dapat 8,000, 10,000 ringgit Malaysia dekat YouTube lah. So itu bagaimana kita nak guna networking kita. Maka ketika kita famous dekat streaming tu, kita guna kita punya kapasiti ketika tu, bina networking. Lepas tu kita cuba cari sponsor lain. Tak perlu nak cari sponsor yang berkaitan dengan komputer, tak perlu pun. Maybe kita boleh cari sponsor dari kedai makan ke, benda-benda yang tak berkait. Kita just nak bina nama kita, ataupun maybe dalam masa sama kita boleh jadi agent dropship. Kita guna dalam masa 1 minit dalam kita punya video tu, dan kita promote sikit. Kita pun ada jual merchandise, something like that. And yang penting kita tak boleh nak devote pada satu-satu platform sahaja. Tengok apa yang berlaku sekarang untuk streamer yang memang kita kata bergantung kepada hangout, cara buat Ome TV dan sebagainya tu. Bila mana berlaku perubahan polisi macam ni, hilang mereka punya sumber pendapatan. That's why dalam masa sama, ketika anda famous tu, anda guna anda punya famous tu, anda cari second stream, third stream income tu, pendapatan sampingan yang lain. Jangan bazirkan masa anda fokus kepada streaming semata-mata lah. Saya jumpa beberapa orang streamer yang memang saya kenal, dia famous, ada 100,000 followers dekat Facebook. Masa PKP, satu video dia dapat 200-300 viewers, tapi bila dah habis PKP, dia punya viewers drop sampai 2-3 orang saja, dan dia quit, give up. Bila dia quit, give up, dia tak ada dah backup plan dan sebagainya. That's why ketika anda famous sekarang, anda cuba invest pada diri anda, cuba cari ilmu macam mana nak tambahkan lagi pendapatan anda, sumber pendapatan anda. Anda ada banyak lagi cara. Walaupun anda tak guna streaming sekalipun, disebabkan anda dah ada nama, anda dah ada viewers yang tinggi, so anda boleh guna benda-benda ni. Benda-benda ni adalah mata pencarian kita. Jangan sesekali tengok yang rezeki tu adalah dalam bentuk duit semata-mata. Ada banyak lagi benda yang kita boleh buat. Masa yang mana benda ni dia akan menguntungkan kita pada satu masa yang akan datang lah. So balik pada topik kita, jangan sesekali devote diri kita pada mana-mana platform, dan yang paling penting, invest pada diri sendiri. Itu sahaja dari saya. Saya mohon maaf kalau pendapat saya ni membuatkan anda marah, but saya open for discussion. Kalau anda ada pendapat anda sendiri, anda boleh kongsikan dekat ruangan komen di bawah. Itu sahaja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bereboh. Jumpa lagi.